Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan C2 ingin membentangkan mengenai tajuk sorotan literatur yang telah kami pilih, iaitu penyalahgunaan media sosial sebagai wasilah dakwah, faktor dan kesan yang dihadapi oleh mahasiswa pendarasan Islam di Universiti Malaysia Sabah. Baiklah, dalam video ini saya dan juga rakan-rakan saya yang lain akan mengetengahkan tiga daripada objektif utama dalam kajian ini. Yang pertama adalah mengenal pasti peranan media sosial sebagai wasilah dakwah, dan yang kedua adalah mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya penyalahgunaan media sosial sebagai wasilah dakwah, dan yang ketiga adalah menghuraikan sejauh mana kesan ataupun akibat daripada penyalahgunaan media sosial sebagai wasilah dakwah. Baiklah, seterusnya saya pula akan membentangkan mengenai objektif yang pertama, iaitu peranan media sosial sebagai wasilah dakwah, yang mana menurut Muhammad Hazwan Johari, Amirul Syafiq Baharudin dan Siti Suhaila Ihwani 2019, beliau telah menyatakan bahawa media sosial ini berperanan sebagai medium yang efektif dalam menyampaikan dakwah Islam berlandaskan dua pegangan utama. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah, yang mana kedua-dua pegangan ini wajib diamalkan dan diketahui oleh seluruh umat manusia, khususnya kepada umat Islam dalam kehidupan harian mereka. Seterusnya, yang kedua adalah menurut Faradila Ikmar Omar 2014, beliau telah menyatakan bahawa media sosial ini berperanan sebagai menyebarkan ajaran agama Islam dengan menekankan konsep tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan agama Islam itu sebagai acuan dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga adalah menurut Muhammad Hazwan Johari, Amirul Syafiq Baharudin dan juga Siti Suhaila Ihwani 2019, mereka juga berpendapat bahawa media sosial ini dapat membuka jalan kepada para pendakwah untuk memberi gambaran mengenai ajaran Islam yang sebenar kepada masyarakat dalam pelbagai aspek dan juga isu semasa. Seperti mana isu semasa yang berlaku sekarang ini adalah penularan pandemik COVID-19, yang mana ianya melibatkan hukum hakam dalam agama Islam. Dan inilah peluang bagi para pendakwah untuk menyebarkan ajaran Islam yang sebenar. Seterusnya, menurut Faradila Ikmar Omar 2014 ada menyatakan bahawa peranan media sosial juga mampu mewujudkan interaksi dua hala yang melibatkan pendakwa dan masyarakat dunia melalui perbincangan forum-forum di media sosial. Dan pernyataan masalah ini juga turut disokong oleh Najida Zakaria dan Abu Darda Muhammad 2013, yang mana mereka menyatakan bahawa media sosial memainkan peranan penting dalam mempertahankan isu-isu yang timbul berkaitan dengan masalah ummah, khususnya umat yang beragama Islam, bagi menyelesaikan segala kemaslahatan dan kesalahfahaman yang mereka hadapi dalam melaksanakan syariah dan perkara yang berkaitan dengan akidah. Di samping itu, menurut Noradila Abdul Wahab, Najmi Muhammad dan Muhammad Sani Ismail 2019 ada menyatakan bahawa penggunaan media sosial sebagai wasilah dakwah ini sewajarnya mendidik masyarakat ke arah kebaikan dan menjauhi segala perkara yang mungkar dan keji, iaitu dengan menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan memberi faedah kepada seluruh masyarakat di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afika binti Hamid, nomor matriks BA 19110044. Saya akan membentangkan tentang 3 faktor berlakunya penyalahgunaan media sosial sebagai wasilah dakwah. Faktor yang pertama ialah minda masyarakat semakin cetek ilmu dan sudah tidak mengamalkan budaya membaca bahan yang bukan bertuankan internet. Disebabkan pelbagai maklumat yang telah dimuat naik di media sosial, para pelajar dan juga masyarakat tidak lagi berfikir tentang kesahihan sesuatu maklumat, dan ini jelas membuktikan bahawa masyarakat semakin cetek ilmu dan kurang membaca. Faktor yang kedua pula ialah golongan remaja mempunyai pemikiran yang kurang matang, deka dan juga alpa, sehingga mereka mengabaikan pembelajaran mereka semata-mata
untuk bermain di media sosial. Faktor yang ketiga ialah kandungan penyebaran maklumat yang sangat terbuka dan bebas tanpa tapisan daripada pihak berkuasa mengenai ajaran Islam di internet akan menyebabkan sesiapa saja boleh memuat turun berita ataupun maklumat secara bebas tanpa mengetahui kesahihannya, yaitu sama ada benar ataupun palsu. Di samping itu, antara faktor-faktor penyalahgunaan media sosial sebagai wasilah dakwah ialah menurut Rusdiana dan Hasanah, gejala sosial merupakan salah satu faktor berlakunya penyalahgunaan media sosial di mana pengaruh rakan sebaya, pengaruh aplikasi-aplikasi yang sangat tidak berpatutan dan sebagainya lah. Seterusnya, juga menurut Al-Zahrin Alias dan Muhammad Nasiruddin Parzi, taksub, kecewa atau terpengaruh dengan kandungan di media sosial sehingga diri gagal untuk membuat pertimbangan wajar dalam melakukan setiap perkara. Antara kesan-kesan buruk yang disebabkan oleh penyalahgunaan media sosial sebagai wasilah dakwah adalah yang pertama, menegur seseorang dengan cara yang salah sehingga membuka aib mereka dan mengguris hati mereka. Dan yang kedua adalah hilangnya identiti ajaran Islam sehingga menampakkan bahawa Islam itu agama yang keras, radikal, tidak ramah dan intoleran. Dan yang ketiga adalah fakta yang tersebar luas di media sosial yang menimbulkan pertengkaran sesama masyarakat sehingga membawakan keresahan dan mengganggu keharmonian hidup. Seterusnya, kebanjiran maklumat yang disebabkan oleh ruang internet yang bebas boleh menyebabkan suasana huru-hara dalam mencari maklumat yang dipercayai. Selain itu, penyalahgunaan media sosial sebagai penyebaran dakwah juga boleh menjadi penyebaran maklumat dan berita palsu yang akhirnya boleh menyebabkan fitnah ke atas seseorang. Dan yang terakhir, kisan penyalahgunaan media sosial sebagai medium dakwah boleh menyebabkan keruntuhan akhlak seseorang disebabkan oleh penyelewengan maklumat daripada sumber-sumber yang tidak sah. Secara kesimpulannya, berdasarkan kepada kajian sorotan literatur yang telah dilakukan, dapat dilihat bahawa cadangan kajian ini amat signifikan dijalankan kerana kajian mengenai penyalahgunaan media sosial sebagai wasilah dakwah ini belum pernah dijalankan kepada golongan remaja pada masa kini, terutamanya kepada golongan mahasiswa pendarasan Islam di Universiti Malaysia Sabah bagi mengenal pasti peranan yang utama dalam penggunaan media sosial agar dijadikan sebagai platform dalam menyebarkan dakwah Islam dan mengajak seluruh umat manusia ke arah yang benar. Ini sahaja daripada grup kami. Sekian dan terima kasih.